Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Sila Ustaz, sila. Office ke di rumah ni? Saya di rumah Ustaz. Ya. Kita mula ya. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik kita menyambung semula kuliah pada hari ini dengan bicarakan kitab Fiqhul Islami yang dikarang oleh Ustaz Sulaiman Rashid. Okey, masih lagi kita bicara sekitar puasa lagi. Baik, hari ini barang siapa yang ada kitab muka surat 234 iaitu puasa sunat. Baik, cantiklah. Baik. Puasa sunat. Yang pertama, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Bukan puasa 6. Selalu orang niat saja aku puasa 6 esok hari. Mana ada puasa 6? Maksudnya puasa 6 hari di sunat Syawal. Niatnya saja aku puasa sunat Syawal esok hari kerana Allah Ta'ala, bukan puasa 6. Cuma ialah puasa 6 hari di sunat di bulan Syawal. Ganjaran cukup hebat. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamid dahr. Dari Abi Ayyub, Rasulullah SAW telah berkata, barang siapa puasa pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa pula 6 hari pada bulan Syawal, adalah seperti mana puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Baik. Di sini kadang-kadang ada orang tak nak puasa, dia ambil alasan-alasan pendapat alim ulama yang mengecualikannya. Bagi Imam Malik rahimallahu ta'ala, bagi dia puasa 6 ni tak ada. Imam Malik kata puasa 6 bagi dia tak ada. Tapi kok mana pun hadis Muslim ni ada. Kenapa Imam Malik kata puasa 6 bagi dia tidak ada? Sebab Imam Malik dia ni ulama Ahlul Madinah. Dia orang ahli Madinah. Maka Imam Malik dia tak pernah berjumpa di kalangan ulama ahli Madinah berpuasa 6 hari di sunat Syawal. Dia tak temu. Maka itu sebab bagi dia tak ada puasa sunat Syawal ni. Tapi walau bagaimanapun, agama ni bukan terletak bagi ahli Madinah. Jadi ada hadis yang menentukan puasa 6 hari sunat Syawal, kita puasa. Tapi ada orang kata, ana tak nak puasa sunat Syawal. Sebab Imam Malik dia tak puasa. Apa bicara ke Imam Maliknya? Kan? Imam Malik ujah dia kata, aku tak pernah bertemu ulama-ulama orang ahli Madinah puasa sunat Syawal. Jadi dia. Tapi walaupun begitu, orang ahli Madinah, agama bukan letak pada ahli Madinah semata-mata. Tidak. Baik. Hadis tu ada. Baik, itu yang pertama. Yang kedua,
Mari kita tengok hadis. Man sama Ramadana, barang siapa puasa Ramadan, summa atba'ahu. Tengok hadis tu kata, tengok tak? Summa atba'ahu. Bahasa di kitab boleh seronok Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti. Diikuti 6 hari sitam min Syawal, kana kasyam bidahar. Kalimah apa ni? Dalam hadis tu kan. Summa atba'ahu. Di sinilah menjadi pembahasan alim ulama. Okey. Kepada 3 pendapat. Yang pertama, adakah nak mendahulukan manakah lebih sunnah, manakah lebih afdal? Barang siapa yang ada qada Ramadan disebabkan sakit, disebabkan musafir, disebabkan uzur, haid dan sebagainya, dia puasa qada Ramadan dulu ke atau dia puasa sunat Syawal dulu? Ini satu pembahasan. Baik. Jawapannya kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau ikut hadis ni, afdalnya puasa qada Ramadan dulu. Sebab Nabi kata, man sama Ramadana summa atba'ahu. Kalimah atba'ahu tu. Barang siapa puasa Ramadan, kemudian diikuti. 6 hari sunat Syawal, diikuti dah. Bermaksud, kena selesaikan Ramadan tu dulu. Barang siapa yang qada, tunaikan qada dulu. Barulah sunat Syawal. Itu cara sunnah dia. Baik. Habis. Okey. Itu secara sunnah. Tapi ada pula pendapat mengatakan bahawa sesungguhnya kalau kita nak qada dulu sunat Syawal kemudian, jawapannya tak puasalah Syawal. Sebab rumah terbuka. Jadi jawapannya kaum muslimin, ya tidak mengapa. Kita dulukan sunat Syawal dulu, qada Ramadan kemudian. Tak ada mengapa. Cuma saya kata yang lebih afdal. Kena faham tajuk tu. Lebih afdal. Baik. Kerana apa? Kerana Aisyah radhiyallahu anha pernah beliau ni mengqadakkan Ramadan, iaitu hampir bertemu dengan Ramadan yang akan datang, iaitu Syakban. Jadi tak menasabah pula bahawasanya Aisyah tak puasa sunat Syawal. Dia ahli surga. Itu je jawapannya boleh. Baik. Dan yang ketiga pula, kaum muslimin dan muslimat kalian, bagaimana pula orang ni dia buat package. Package 2 dalam 1. 3 dalam 1. Itu dia. Iaitu jamakkan ataupun menghimpunkan puasa qada dengan puasa sunat Syawal sekaligus. Dia baik. Dia begini kaum muslim. Benda ni dia tidak ada persetujuan ulama. Cuma andaian saja ada. Andaian. Di antaranya Syafi'iyah. Dia kata boleh kita ni mengkalikan niat qada Ramadan ke sunat Syawal. Boleh bagi dia. Sebabnya dia ambil satu kiasan. Dia kias. Kias kepada apa? Kiasnya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, apabila kita pergi ke masjid, maka terdapatlah sembahyang sunat wuduk, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang qabliyah. Dia kata. Jadi apabila kita sembahyang, tiba-tiba kita sembahyang qabliyah zuhur, tahiyatul masjid kita tak buat, maka dikiaskan, maka serta masjid dapatlah pahala sunat wuduk. Maka itu kias ma'al farid. Orang panggil. Dalam ngaji usul fiqh, itu kias yang tak kena. Ingat ibadat bukan macam cempu 3 dalam 1. Jadi, ibadat ni ada dalil. Kalau tak ada dalil, tersebuatlah kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi, itu adalah pandangan andaian ulama menggunakan kias, tapi kias tu kebanyakan ulama tolak. Tolak. Right. Segi nas,
Segi akalnya pula pun ditolak. Sebab ganjaran hadis Nabi ni kata, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari. Okey, mari kita bahas. Ramadan 30 kan? 30 hari lah. Kadang-kadang 9. Macam mana boleh jadi sepanjang tahun? Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala kata 30 campur dengan 6. Jadi berapa? 36. Okey, 36. Allah Ta'ala di dalam hadis Nabi SAW menetapkan satu kebaikan dia balas 10 kan? Baik. Kalau 36 kali dengan 10 bukan 360. 360. Jadi kaum muslimin dalam setahun ada berapa? Ustaz, dalam setahun ada 365. Sudah mana ada 360? Lah, tolaklah hari yang diharamkan puasa. Hari raya pertama, raya puasa, hari raya kedua kan. Lepas tu hari raya pertama haji pula, 2 hari. Hari tasyrik, 11, 12, 13, 5 hari. Tolak kan. Jadi 360 hari. Betul-betul. Ustaz, bagaimana dengan ada tahun lompat? Dalam Islam tak ada tahun lompat. Itu pergi tanya Azmin Ali, pergi tanya Zuraidah, pergi tanya Ibrahim Ali. Itu kaki lompat belaka tu. Pergi tanya dia orang. Jadi right. Itu fatwa terbaru. Sebab mufti kenanga tak nak bagi fatwa, saya beri fatwa. Okey. Tapi cuba kita main akal. Kalaulah puasa qada dia kaum muslimin. Dia puasa Ramadan. Cuma dia tinggal kita kata 10 hari. Jadi 20 hari. Lepas tu dia qada 6 hari. 26 hari. Campur pula sunat sawal buat sekaligus. Sampai tak? 26 hari je dia puasanya. Macam mana nak lepas tahun? Itu ujah akal. Itu sebabnya kita berpandu kepada usul ibadat. Kalau kita kata nak boleh kompromi, nak boleh himpun, nak boleh jamak, dia kena ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh. Itu dia, konsep dia macam tu. Baik. Ada pun orang kita jawab. Orang yang mengkiaskan bila kita masuk masjid. Dapat pahala belakang. Minta maaf lah. Selalunya benda lagu ni dikemukakan oleh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Wal-Masri. Panjang nama dia. Bila kita pergi masjid, kita semayang Qobliyah Zuhur. Semayang sunat, uduk tak sempat. Masjid tak sempat. Maka dapat belaka. Jawapannya bukan begitu. Jawapannya, apabila kita semayang Qobliyah Zuhur 2 rakaat, maka tuntutan tiatul masjid tu diangkat. Tuntutan sunat uduk tu terangkat. Tapi pahala tak dapat. Pahala ni kena buat. Bukan begitu saja kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu konsep ibadat tu kita kena faham. Baik. Habis ya? Okey. Jawapannya kalau nak yang afdal, yang lebih elok, qada Ramadan dulu, kata buat sunat sawal. Tapi takut tak sempat, boleh kita sunat sawal dulu. Jawapannya boleh qada Ramadan itu kemudian kerana berdasar pada hadis Aisyah. Baik. Okey. Satu hal pula kaum muslimin. Kena semasa ni payah isu masyarakat ni. Kita nak bawa masyarakat ni ikut agama, bukan agama ikut masyarakat. Di Malaysia ni, puasanya sebulan, rayanya 2 bulan. Kenanga pun tak buat lagi rumah terbuka. Bela-bela tak tahulah. Jadi kita Malaysia ni susahlah kaum muslimin dan muslimat kalian. Bila kita nak puasa, besok ada rumah terbuka. Yang ni ada rumah terbuka. Susah sungguhlah kaum muslimin dan muslimat kalian. Nanti dia. Saya macam tu jugalah. Saya puasa dulu. Saya kata minta maaf, saya boleh tak saya datang dekat waktu maghrib. Buka model lalu. Senang je. Alhamdulillah raya kedua saya puasa lah. Tak ada kerja benda dah. Balik kampung pun dah. Malah jam. Nanti dia. Baik. Habis selesai. Jadi kalaulah berlaku. Kita puasa dah 3-4 hari sunat sawal. Tiba-tiba kita ingatkan budan lah. Adalah masa sawal lagi tu.
Rupa-rupa jatuh sakit. Tak boleh nak puasa. Sudahlah. Jadi nak sawah pun habis. Tinggal 2 hari lagi. Ataupun Masya Allah pergi musafir pula. Atau ada panggilan pula. Ada meeting pula. Sudah. Tak buka kan apa terasa orang pula. Jadi buka. Jadi akhirnya sawah itu terlepas. Bagaimana baki yang ada itu? Adakah dapat pahala? Jawapannya para alim ulama memberi fatwa termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala, dia kata boleh sunat sawah tu kita puasa di bulan yang lain. Tidak mengapa. Di dalam bab apa? Imam Nawawi tulis satu tajuk dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab al-muhafazati 'alal a'mal, bab menjaga amalan-amalan yang biasa kita buat. Sunat sawah ni biasa kita buat. Berpuluhan tahun dah kita buat. Tiba-tiba tahun ni kita terlepas, maka boleh ganti. Tapi kalau orang tak biasa sunat sawah, tiba-tiba nak puasa bulan lain, itu tak boleh lah. Sebab banyak hadis Nabi SAW yang Nabi bila biasa buat amalan, tiba-tiba tak dapat nak buat. Contohnya, 1 tahun Nabi sudah biasa buat i'tikaf di bulan Ramadan, 10 yang terakhir. Tapi pada tahun tu Nabi tak buat kerana peperangan Fathul Mekah. Maka Nabi buat i'tikaf di bulan Syawal, bukan bulan Ramadan 10 hari. 20 hari. Ganti i'tikaf bulan Ramadan. Ini dalam bab menjaga amalan. Itu boleh. Okey. Habis ya. Seterusnya. Puasa sunat lagi. Puasa hari Arafah. Tanggal 9 bulan haji. Sedap pengarang kitab ni kata. Tanggal 9 bulan haji. Kecuali orang yang sedang mengerjakan ibadat haji, maka tidak disunatkan atasnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW an Abi Qatadah. Kala Nabi SAW, Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyataini wa mustaqbilatain. Jadi riwayat Muslim. Daripada Abi Qatadah, Nabi SAW telah bersabda, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. Apa dia? Yang akan datang, yang telah lalu. Itu puasa Arafah. Sebagaimana satu hadis yang lain pula daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kalau Nabi SAW an saumi yaumul Arafah bi Arafat. Bahawa Nabi SAW kata Rasulullah telah melarang berpuasa pada Arafah di padang Arafah. Maksudnya orang yang ukur pada Arafah ni jangan puasa. Nabi larang. Bahkan Nabi tak puasa. Pernah satu ketika di Arafah Nabi berkhutbah, Nabi minum susu sambil berdiri. Nak tunjuk pada makmum, nak tunjuk pada umat, aku tak puasa hari Arafah. Baik. Yang ni pula jadi pening kepala belaka. Okey. Nabi suruh puasa pada hari Arafah. Nabi kata, sumu yaumal Arafah. Ataupun saumu yaumil Arafah. Puasa pada hari Arafah. Jadi ni jadi khilaf ni. Arafah tu duduk di mana weh? Kuala Lumpur ke? Dataran Merdeka ke? Arafah ni duduk di Mekah lah. Nabi suruh puasa hari Arafah. Nabi tak kata puasalah kamu yaumut tansih min Zulhijjah. Nabi tak kata puasalah hari ke-9 pada bulan Zulhijjah. Memanglah hari ke-9 iaitu hari Arafah. Tapi Nabi tak kata yaumut tansih hari ke-9. Nabi kata yaumul Arafah. Jadi sekarang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, Malaysia ni, contohnya Saudi dah ukur dah. Malaysia ni dia tak puasa lagi. Lepas habis orang ukur baru puasa. Sebab Malaysia dia tengok anak bulan dia. Begini kaum muslim. Kalau puasa Ramadan,
ataupun raya, tak apa, kita tengok anak bulan kita sendiri. Sebab Nabi kata, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kamu ikut anak bulan kamu dan berbukalah kamu ikut anak bulan kamu. Maka itu tak apa. Tapi puasa Arafah ni, kita berpandu pada hari Arafah lah. Nanti dia. Orang ukur hari ni, kita tak puasa lagi. Kita puasa kadang-kadang esok atau 2 hari lagi. Saya peribadi kaum muslimin, saya puasa Arafah, saya ikut Saudi. Saya tak ikut Malaysia. Saya tak ikut dia. Sebab kita ni ada maklumat teknologi. Berapa sangat beza kita ni dengan Saudi? Berapa beza? Bukan 2 hari. Bukan sehari. 5 jam je kita dengan Saudi ni. Beza dia. Nanti dia. Kalau berbeza hari, sehari, 2 hari, betul lah boleh ikut kita. Ini kita ni 5 jam je kaum muslimin dan muslimat kalian. Nanti dia. Itu sebabnya kata Mufti Ajnur Kelantan. Dia macam cerita dia. Mufti Ajnur Kelantan ni Mufti Kelantan dululah. Masa zaman rancangan Nidaul Islam yang dikenolakan Ustaz Asbullah. Dia kata dulu bila nak puasa, semua ikut Saudi belaka. Bila Saudi menentukan hari Arafah. Bila Mufti Ajnur Kelantan ni tak ada dah, dia kembali pula kepada ikut tarikh anak bulan kita. Jadi saya lebih cermat dalam bab ni sambil jalan cermat. Saya berpuasa ikut Saudi ya. Hari Arafah. Baik. Habis. Tapi kalau orang dia suka pendapat Malaysia, ambil lah. Kita tak nak balas waktu. Seterusnya. Puasa sunat lagi. Puasa Ashura. Ashura iaitu puasa tanggal 10 Muharram. Ashura. Okay. Ashura ni kaum muslimin. Ashura ni kaum muslimin dan muslimat kalian. Apa nama dia? Hari ke-10 iaitu 10 Muharram. Apa maksud dia? Okey, apa kisah dia? Dia begini ya, sebelum saya cerita panjang. Sebelum cerita panjang kaum muslimin dan muslimat kalian punya pada adik. Apa nama? Dia sempena 10 Muharram ni sebelum daripada Nabi tak puasa. Nabi tak puasa Ashura. Bila datang ke Madinah, Nabi mendapati orang Yahudi berpuasa. Bila dia tanya puasa sebab apa? Sebab puasa disebabkan kelepasan Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun, iaitu menyeberang Laut Merah itu pada hari yang ke-10. Maka bila Nabi tengok orang Yahudi puasa, aku lebih layak daripada Yahudi. Dengan Nabi Musa. Itu Nabi puasa. Nabi puasa, kaum muslimin dan muslimat kalian hari 10. Tapi Nabi puasa 9 dan 10. Kenapa 9? Kerana Nabi nak menyalahi dengan orang Yahudi. Kalau sekiranya ada berita Israeliat yang selalu ustaz-ustaz berceramah, iaitu kerana Ashura ni kelepasan Nabi Nuh daripada banjir. Itu cerita Syiah kaum muslimin. Berkata sahih. Itu sebab orang tertua kata kerana Nabi Nuh dan umatnya lepas pada banjir, tak ada makanan dalam bahtera dia, maka itu yang campur ambil pohon kayu, ambil rempah, ambil beras, ambil apa campur-campur buat bubur Ashura. Itulah Syiah tu. Bukan sahih. Dia. Lepas tu apa yang berlaku kaum muslimin dan muslimat kalian? Dia pulang ni. Lepas tu apa yang berlaku? Itu sebab tempat kita ni bila puasa Ashura buat bubur Ashura.
Allah macam-macam. Ada bubur Asyura, style Kelantan, otomani. Ada bubur cara Kedah, banyak rempah. Orang Kedah kan suka makan rempah. Ada sari Pahang. Kadang-kadang saya tak minat nak bubur Asyura ni. Baik dia puasa buat tom yam. Lebih bagus. Sedap makan. Jadi kacau lah. Lama bubur Asyura tu. 4 jam, 5 jam masak. Betul-betul. Bukan konsep itu. Konsepnya ialah puasa pada hari itu kerana yang sahihnya dan hadis kelepasan Nabi Musa daripada Firaun 10 Muharram. Baik. Kita tengok hadis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu saumu ya'amul Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Baik. Rasulullah SAW telah bersabda, puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kalau Arafah 2 tahun. Yang akan datang yang telah lalu. Asyura setahun yang telah lalu. Jadi. Baik. Tapi kalau orang kaum muslimin dan muslimat kalian, dia puasa hari 10 pun boleh dah. Boleh dah. Cuma terbaiknya 10, 9, 10. Kalau 9 tak boleh puasa, puasalah 10 dan 11. Boleh. Okey. Yang keempat, antara puasa sunat, puasa di bulan Syaban. Puasa sunat di bulan Syaban. Ana Aisyah ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahr qattu ila syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aksara min siyaman fi Sya'ban. Saya tidak melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa 1 bulan cukup selain daripada bulan Ramadan. Dan saya tidak melihat baginda berpuasa pada bulan yang lain, berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Bulan lain Nabi puasa juga. Tapi bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Tapi puasa sunat. Ada pula satu hadis. Dan hadis ini disahihkan. Barang siapa yang tak pernah puasa di awal Sya'ban. Tiba-tiba 15 Sya'ban dia nak puasa, Nabi larang. Anda jangan kau jumpa. Kalau dia puasa sunat Sya'ban, baik. Dia 1 Sya'ban tak puasa. Maksudnya 15 Sya'ban ke bawah dia tak rajin puasa. Bila 15 Sya'ban ke atas baru dia nak puasa. Puasa sunat lah maksud dia bukan puasa qada. Maka Nabi larang. Nabi larang. Tapi kalau dia ada dah bekalan untuk tapak dia 1, 2 atau 3, 4 hari dalam bulan sebelum Sya'ban, sebelum 15 Sya'ban, itu boleh. Okey. Yang seterusnya, di antara puasa sunat lagi, puasa hari Isnin dan hari Khamis. Ini tak dapat tidaklah. Baik. An Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam al-Isnin wal Khamis. Dari Aisyah Nabi SAW memilih waktu puasa hari Isnin dan hari Khamis. Sebab apa agaknya? Ada 2 sebab. Pertama, Nabi puasa hari Isnin disebabkan aku lahir pada hari Isnin. Itu Nabi kita. Yang pertama sebab aku puasa pada hari Isnin, sebab aku lahir pada hari Isnin. Sedap hadis ni kamu. Itu sebab ada ustaz-ustaz kata, bahawasanya hukum menyambut maulid Nabi ni ada dalil. Dalil dia apa dia? Dalil dia sebab Nabi berpuasa hari Isnin sebab lahir pada hari Isnin. Yang kamu sambut tu bukan puasa, yang kamu sambut tu tarikh. Adakah Nabi berpuasa 12 Rabiul Awal? Kan pelik. Pemikiran tu pelik. Dia kata satu dalil yang dalil sambut maulid Nabi ni ada. Sebab Nabi kata, kerana aku puasa pada hari Isnin, kerana aku lahir pada hari Isnin. Kalau betul tu puasalah hari Isnin. Sambutlah maulid hari Isnin. Yang pergi sambut 12 Rabiul Awal tu sebab apa? Kita sama maulid 12 Rabiul Awal kan? Sambut maulid. Jadi
Sebab apa? Sebabnya tarikh lahir Nabi 12 Rabiul Awal ke tidak tepat. Tidak ada menentukan sejarah yang ulama bersepakat Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Cuma kebanyakan saja. Beza sambut tarikh dengan Nabi sebab Nabi berpuasa. Kecuali kalau gini betul lah. Aku puasa 12 Rabiul Awal kerana aku lahir 12 Rabiul Awal. Tak apa juga. Ini dah aku puasa hari Isnin sebab aku lahir pada hari Isnin. Itu beza dia. Yang kedua, jangan ambil satu hadis. Hadis dia banyak. Kerana aku puasa juga hari Isnin dan hari Khamis. Kerana hari itu diperhitungkan amalan. Apa maksud dia? Dihitungkan amalan. Maksud dihitungkan amalan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Mana-mana perkataan kita, perbuatan kita yang kita buat sama ada dosa ataupun pahala, malaikat tulis je. Tulis je. Cepulan kata begini, orang ni kata gini. Bila sampai hari Khamis, perkataan yang kita cakap tu barulah dikirakan mana pahala, mana dosa. Mana tak ada dosa, dipadam. Itu maksudnya. Dihisap. Di situ dalam hadis tu. Bayang kau komen. Dalam satu minggu berapa patah perkataan kita cakap. Tak kira sehari pun tak kira dah. Jadi masa kita cakap ni, semua malaikat tulis. Tulis saja je. Dulu. Tapi tak kira lagi mana pahala, mana dosa. Bila hari Khamis baru dihisap. Ini perkataan boleh pahala, ini perkataan boleh dosa, baru boleh dihisap. Itu yang Nabi puasa tu. Baik. Habis ya. Yang keenam, puasa tengah bulan 13, 14, 15. Orang kata puasa putih. Bulan Islam ni bukan bulan Islam ke. Bulan Qamariyah. Saya tak suka sangat bulan Islam dengan bulan orang putih ni. Bulan tak ada Islam, tak ada munafik, tak ada kafir tu. Bulan tak bulan. Cuma kalender Islam berpandu pada perjalanan bulan. Kalender orang putih, kalender orang Masihi, dia berpandu kepada perjalanan matahari. Tu je. Tapi kita dah biasa kan. Kadang-kadang ustaz pun silap penerangan. Hari ni berapa bulan Islam ya? Dok ingat. Bulan orang putih berapa? 19. Bulan kafir ingat. Bulan Islam tak ingat. Apa ni? Hei ustaz. Bulan ni tak ada kafir, tak ada Islam. Tak ada munafik, tak ada fasik. Bulan tetap bulan. Betul tak betul? Itu dia. Cuma Sayyidina Umar, dia orang yang mula-mula buat kalender Islam ni, tahun hijrah ni adalah Umar. Umar ambil tahun hijrah kiraan bulan. Zaman Nabi Isa dulu, dia ambil kiraan matahari. Tak salah dalam Islam tu. Tak salah. Itu dia. Yang buat salah kita. Dua-dua ni dia iktiraf di dalam Islam. Dia iktiraf. Itu sebab kalau kita baca surah Al-Kahfi, kalau orang tanya, berapakah Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Ada orang kata 300 tahun. Ada orang kata 309 tahun. Sudah. Akhirnya kita sebagai ustaz, sebagai cikgu, tanya anak murid, berapa tahunkah Ashabul Kahfi duduk dalam gua? Anak murid kata 300. Anak murid ni 309 tahun. Akhirnya kita salahkan anak murid tu 300 tahun. Rupanya tak salah. Yang salah adalah apa dah? Cikgu. Cikgu. Kalau 300 tahun, ini mengikut peredaran bulan. Itu Quran kata 300 ditambah 9 tahun. Itu ikut peredaran matahari. Boleh faham tu? Kalau kita mengajar sains dulu, mana lebih cepat? Bulan atau matahari? Bulan kan? Bulan lebih cepat peredaran pada matahari.
Itu kata 300 tahun tu. Itu dia baik. Betul. Macam orang lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Kadang-kadang terlajak cakap macam mana anak tak bodoh. Itu dia. Kecil-kecil lagi berkesusu lembu. Itu bodoh macam lembu. Allahu Akbar. Ya Allah. Orang anu kata botoknya ustaz tu. Ada kan gitu kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Baik. Ya kita makan lembu tak bodoh-bodoh pun. Macam orang lah kaum muslimin. Terima dakwah. Oh ya. Jangan makan kepala ikan nanti jadi benok otak. Orang tak kata bodoh macam ikan, orang kata bodoh macam lembu. Betul tak betul? Kenapa pula makan kepala lembu tak benok, makan kepala ikan benok? Ini semua satu benda yang setiap perkataan dinukil daripada Tok Guru, semua jadi hukum belaka. Sedangkan Tok Guru tu main kat orang je. Baik, contohnya Tok Guru tu suka makan kepala ikan. Dia tak nak anak murid dia makan. Maka Tok Guru berkatalah, makan kepala ikan tu otak jadi benar. Anak murid tahu rupanya Tok Guru tu nak makannya. Itu dia. Itu dia. Ada satu cerita no. Ana dalam kitab ni, saya tak ada jumpa lagi kitab ni. Saya jumpa dekat Pakistan. Alamun Hayawanat nama kitab tu. Alamun Hayawan. Satu cerita, dia ada 11 jilid. Tak boleh nak baca lah. Cerita alam binatang. Banyak ulama karang. Dan alam binatang tu ada hukum. Dia ada hukum. Itu tahu sikit. Dia binatang yang lama umur dia kura-kura. Kura-kura 800 tahun umur dia. Tak cerita, dok 200 tahun. Panjang umur dia. Jadi dalam cerita tu adalah dia cerita tu fanatik ke mazhab. Anak nak cerita tentang palikan juga lah. Dia kata dalam cerita tu ada di satu tempat di Korea atau negeri. Mereka ni kebanyakan nelayan, duduk tepi pantai. Dan mereka kebanyakannya bermazhab Imam Abu Hanifah. Ini bukan cerita menatang, ada macam-macam cerita lah. Maka mereka tahan pukat, masuklah satu ikan yang besar. Kata setengah ikan pari. Ikan pari. Dalam pukat mereka. Lalu akhirnya mereka bawa ke daratan. Nak tanya ikan pari ni tak biasa mereka jumpa, boleh makan atau tidak? Lalu mereka tanyalah orang alim di situ. Kami dapat ikan ni. Dia orang alim tu bersama mereka. Dia kata nanti dulu. Kita ambil kitab dulu. Nak tahu halal tak halal. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia punya kaedah fiqh dia lain. Setiap perkara hukum dia haram kecuali dalil mengatakan halal baru halal. Sudah. Mana pula ada dalil kata halal. Tak ada, haram. Peninglah orang tu. Bila pening kau macam ni, cuba tanya pula guru tu apa pendapat orang lain pula. Ulama lain. Dia pun ambil kitab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata orang tu kalau ada kata halal, kami nak berilah tu guru sikit. Makan. Kita tengok mazhab lain pula. Dia tengok mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i buat kaedah pula. Setiap perkara hukumnya harus kecuali ada dalil kata haram baru haram. Mana dalil kata haram? Bolehlah makan. Itulah kisah dia. Dia faham tu? Jadi itu sebabnya kamu tak ada kena-mengena lah. Di bulan Qamari 13, 14, 15. Dia cantik lah. Baik. Yang seterusnya puasa terus menerus. Ini kita bicarakan kemudian. Kita buka si soal jawab. Ada soalan? Salam Ustaz. Ya. Ustaz ada terima soalan dalam WhatsApp Ustaz? Ya. Okey. Yang pertama,
barang siapa yang masuk insurans nyawa, maka ada keuntungan, ada manfaatnya, ada dia punya bonus, dia boleh tak diambil. Okey. Jawapannya insurans nyawa ni sudah sepakat. Mana-mana bank, mana-mana ulama mengatakan dia adalah haram. Sebab insurans nyawa ni dia ada unsur-unsur gharar, unsur penipuan. Dia ada ribawi macam. Baik, kalaulah orang tu sudah masuk insurans itu dengan anak beranak dia dah bayar lah sampai 10,000 lah kita kata kan. Maka tiba-tiba ada bonus boleh dia dapat. Maka jawapannya dia kena ambil capital yang ada saja. Yang 10,000 tu lah dia ambil. Yang manfaatnya tak boleh. Itu satu, itu pendapat yang lebih kuat. Baik. Faham tu? Kalau dia sendiri yang masuk dengan anak beranak dia, insurans nyawa, jadi kalau ada keuntungan, ada kemanfaatan, ada bonus, ada apa, dia tak layak untuk ambil. Sebab insurans nyawa ni banyak sangat perkara unsur haramnya. Baik. Tetapi dia boleh ambil modal dia saja. Capital yang ada sajanya boleh ambil. Iaitu kalau dulu 10,000, 10,000 lah. Itu tambah. Yang kedua, bagaimana insurans nyawa ni orang bekerja dengan syarikat. Itu dia. Dia tidak masuk insurans nyawa. Cuma syarikat saja yang memasukkan dia. Okey. Sudah tentulah mana-mana pekerja kaum muslimin dan muslimat kan yang gaji rendah semua sekalinya. Syarikat sendiri yang masuk insurans nyawa untuk dia. Jadi dia dapat duit tu boleh atau tidak. Maka persidangan saya tengok pembahasan dan saya bincang dengan kawan-kawan semua-semuanya yang kerja panel bank ni, dia kata dalam ulama dunia mengatakan boleh. Sebab bukan daripada diri dia. Dia adalah daripada syarikat. Itu boleh. Tetapi kebolehannya, dia kata kalau boleh ada kuasa untuk halang, ada kuasa untuk ubah kepada takaful, ubahlah. Tapi kalau tak ada kuasa, maka itu dia ternapilah daripada hukumnya haram tu. Boleh faham tu? Saya ulang balik. Kalau syarikat yang meletakkan pada pekerja, insurans nyawa ni, maka boleh ambil, maka persidangan fikul Islam ni, dunia ni kata boleh dalam isu ni. Sebab bukan dia yang mencarumnya. Baik. Jadi kalau boleh, jangan terhenti. Walaupun boleh bukan terhenti. Dia usahalah kalau minta syarikat tu ubah pada takaful, tapi kalau tak ubah, nak buat macam mana, bukan bidang kuasa dia. Hukum dia boleh. Tetapi, kalau tuan punya syarikat itu, saya punya syarikat, saya yang masuk mencuri nyawa saya, hukum tak boleh. Sebab syarikat tu saya yang punya. Untuk berbanding tak boleh. Wallahualam. Boleh faham dia? Ini semua ahli panel bank cuma cakap tu lagi. Mana kata Ustaz, katakan untuk tempoh kita pegang insurans nyawa tu selama 10 tahun dan selama 10 tahun tu kita dah masukkan kita dah bayar pada insurans tu 10,000. Lepas tu bila dia matang kita dapat balik 15,000. Maknanya perbezaan 5,000 tu kita tak boleh ambil, kita kena sedekahkan. Kena berikan pada orang lain. Untuk pakai peribadi tak boleh. Dan merujuk pada soalan kedua tu, katakan syarikat ambil personal accident insurans dan kita pula meninggal accident dan waris kita dapat duit daripada insurans konvensional tu, itu dibenarkan Ustaz? Dibenarkan. Soalan seterusnya Ustaz. Ya. Berkenaan dengan puasa Arafah Ustaz. Ada yang mengatakan bahawa kita memulakan puasa tu daripada 1 Zulhijjah sehingga kepada 9 Zulhijjah dan bukan pada 9 Zulhijjah sahaja Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Dia ada tuntutan. Tuntutan ada dua. Pertama, tuntutan yang paling kuat iaitu puasa
iaitu pada Arafah tu. Tetapi di dalam 1 sehingga 9 tu, hingga 10 tu, maka Nabi suruh kita memperbanyakkan amal ibadat. Nak puasa pun boleh, nak bersedekah pun perbanyakkan. Jadi ulama kata bukan puasa Arafah tu 1/9 tidak. Itu puasa sunat di bulan Zulhijjah. Kita panggilnya. Tapi yang Arafahnya tetaplah 10 tu atau 9 itu. Tak boleh orang kata kalau puasa 9 tak masuk pada Arafah. Tak. Yang puasa 9 itulah Arafahnya. Yang 1 hingga 9 tu puasa sunat di bulan Zulhijjah. Yang Nabi suruh kita ni memperbanyakkan ibadah. Bila memperbanyakkan ibadah, dia antaranya puasa. Tak adalah hadis yang mengatakan naklah kamu berpuasa 1/9, tak ada. Cuma Nabi kata perbanyakkan ibadat 1 hingga 9 Zulhijjah tu. Itu orang buat puasa. Itu dia. Ada lagi? Ini soalan daripada jemaah. Bagaimana dengan insurans nyawa yang kita masuk sebab diperlukan untuk pinjaman rumah seperti MRTA? Bagaimana Ustaz? Okey. Ada pendapat ahli ulama dalam masalah ini untuk kali pertama menebusi darurah. Itu boleh. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, dia ada 2 makna di sini. Okey, yang pertama takaful itu tak ada. Ataupun sisi Islam tidak ada. Maka bila titik Islam tidak ada, maka boleh kita ambil sistem yang konvensional tadilah. Wala periuk. Baik. Itu untuk memenuhi hajat yang pertama. Kalau nak beli rumah satu. Rumah yang kedua itu bukan hajat. Itu tak boleh. Tidak. Yang kedua, ada sistem Islam. Ada, tak dapat nafi. Macam sekarang ni. Tapi isunya, Allah peratus dia, persen dia mahal sangat. Berganda-ganda kaum muslimin dan muslimat. Saya tak dapat nafi. Itu dia. Yang kalau punya rumah kaum muslimin 3%. Islam, kaum muslimin, saya jelas 9%. Jauh beza dia. Jadi kaedah ulama, kerana persen itu ada ribawinya untuk memenuhi hajat yang pertama. Kalau kereta itulah kereta yang pertama kita hajat sangat. Tapi kalau rumah itulah rumah pertama, hukumnya adalah dibenarkan. Tapi kalau hajat kita penuh, cuma apa dia? Cuma saya ni nak cat rumah. Itu sebab dalam Islam ni ada 2. Pertama sekali dia panggil daruriyat. Perkara yang darurat. Yang tak dapat tidak kita berhajat. Kalau tidak mencacat kehidupan kita. Itu boleh. Untuk kali pertama. Ada satu benda pula dia panggil tahsiniyat. Untuk mencantik. Kenapa pinjam tu? Kerana nak cat rumah. Rumah boleh lagi. Cuma nak cat. Tengok orang kata cat ni comel. Dia nak berjaya. Itu tak boleh. Tidak. Jadi hukumnya ulama fiqh sepakat dalam bab ni. Dia kata kalau sekiranya ada sistem Islam, boleh diambil sistem tu kalau kata mahal dia tak mampu nak bayar, tapi untuk memenuhi hajat yang pertama. Baik. Tapi kalau tak ada sistem Islam, boleh diambil. Itu memang sepakat. Dan kitab fiqh ni insya-Allah kita belajar juga. Ustaz, kita maklum yang dalam syarikat seperti kenanga ni Ustaz ya. Keputusan untuk umpamanya untuk membeli personal accident ni bukan terletak pada satu-satu orang. Dia keputusan pengurusan tertinggi. Ada yang Muslim dan ada yang bukan Muslim. Ya. Tanggungjawab seseorang yang sebagai salah seorang pengurusan tertinggi itu adakah hanya terletak kepada mencadangkan penggunaan takaful ataupun itu pun tak perlu sebab itu keputusan ramai-ramai, adakah itu tidak diperlukan juga untuk mencadangkan penggunaan takaful? Yang penting dia cadang dulu, usaha dulu buat.
Dia dia. Sama ada dalam cadangan ataupun ada kuasa yang sedikit yang dia boleh buat. Beginilah kaum muslimin. Saya masuk juga pembahasan dalam bank Islam. Bank Islam ni, semua ada ulama kata tetap haram. Tetap haram dia kata. Sebab selagi mana bank-bank yang ada di Malaysia ni berkait dengan bank negara, bank negara akan berkait dengan bank dunia. Sistem pusingan pemodalan, ini saya belajar sikit lah. Mana-mana bank-bank ni, sistem keuntungan pemodalan dia berkait dengan bank negara. Bank negara dia berkait Islam, maka memang bank Islam ni memang tetap haram juga. Kan? Tetapi kita buat sekadar kita mampu. Pakai dalam bank Islam, step pertama, hukum dia boleh. Step kedua, hukum dia boleh. Step tiga. Tapi bermain pemusingan pemodalan kita adalah itu bukan kuasa kita lah yang kita berlayak. Jadi begitu juga bagi lembaga-lembaga pengarah dan sebuah syarikat. Dia setakat mana boleh kerana bercampur Muslim dengan tak Muslim, maka beri cadangan dan lepas beri cadangan, apa bidang kuasa yang dia boleh buat. Kalau bidang kuasa dia boleh buat setakat yang membolehkan, dia boleh buat. Kalau tak boleh, nak buat macam mana? Sebab dia kena ambil tindakan undang-undang di atas buat persendirian. Itu setakat tu lah. Itu maksudnya. Soalan terakhir Ustaz. Ya. Puasa Ashura ni adalah satu puasa yang Nabi sendiri tidak pernah lakukan, cuma dia mengatakan bahawa jika aku masih hidup tahun berikutnya, aku akan melakukan sedemikian. Yes. 2 hari. Kenapa sebelum-sebelum ni dia Nabi duduk di Madinah tu dia tak pernah perasan orang Yahudi berpuasa pada hari itu? Ya, Rasulullah SAW dalam dia datang ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Bukan bulan Muharram. Jadi. Maka kaum muslimin dan muslimat kalian, bulan Ramadan disyariatkan pada 2 Hijrah. Nabi datang ke Madinah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Itu sebab orang sambut tahun Hijrah ni bulan Muharram tak kena. Berpandu Hijrah Nabi patutnya bulan Rabiul Awal, tapi Umar dia tu. Jadi maka bila Nabi datang ke Madinah, dia dapati orang Yahudi. Sebelum Nabi hijrah tu, Nabi tak dapati lagi. Faham tak? Setahun sebelum Nabi wafat, baru Nabi dapati bahawa orang Yahudi berpuasa Ashura. Itu dia. Maka tu sebab Nabi kata, kalau tahun depan, aku akan puasa. Itu dia. Sebelum lagu ni, Nabi tak dapati. Ini jalan wahyu belaka. Iaitu seronoknya. Nabi ni semua jalan wahyu belaka. Dia atur dengan wahyu. Baik Ustaz, itu saja. Ya. InsyaAllah. Mana Tok Mufti? Mufti, cuti raya. Allah. Okey, insyaAllah. Okey, salam semua. Aku luka bihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama.